Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini dalam mata pelajaran Jawi tahun 3, pelajaran keempat, perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, marilah kita menadah tangan. Semoga diberikan kerahmatan dan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, mari kita lihat unit yang pertama, kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih ialah kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, dia mestilah kata asal daripada bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata ataupun lebih. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Buku bahasa Melayu. Okey, ada 3 suku kata pada perkataan tersebut, iaitu bahasa. Okey, kita tengok kenapa dia boleh menjadi 3 suku kata. Okey, kita tengok pada contoh yang kedua. Teh tarik halia. Halia. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Manusia dahulu kala. Dahulu. Okey. Dan contoh yang keempat, mendoakan ibu bapa mendapat pahala. Okey. Pahala. Okey. Kesemuanya perkataan tersebut ialah kata asal. Kata asal bahasa Melayu yang mesti mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, mestilah, Ustaz ulang lagi sekali, dia mestilah kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata ataupun lebih. Bermakna dia mestilah 3 suku kata ataupun lebih. Dan mestilah kata asal pada bahasa Melayu sahaja. Okey, seterusnya kita lihat pada jadual warna hijau tersebut. Okey, kita lihat pada perkataan yang pertama. Okey, dalam jadual tersebut, dia mengandungi huruf ataupun kata asal perkataan daripada bahasa Melayu. Kata asal daripada perkataan bahasa Melayu dan mengandungi 3 suku kata ataupun lebih. Okey, kita tengok perkataan bahasa Melayu yang pertama, iaitu rasuah. Okey, rasuah. Kalau kita tengok pada ejaan bahasa Melayu dia ataupun ejaan Rumi, R-A-S-U-A-H. Okey, saya ulang lagi sekali, R-A-S-U-A-H. Okey, kalau kita tengok pada suku kata pertama, mesti pola vokal A. Bermaksud dalam perkataan bahasa Melayu dan mestilah 3 suku kata, perkataan tersebut mestilah huruf kedua dia ataupun huruf kedua selepas huruf yang pertama, dia mestilah pola vokal A sahaja. Contoh yang pertama, rasuah. Selepas huruf R, dia mestilah huruf pola vokal A. Bila ada pola vokal A, secara automatik dalam tulisan Jawi, huruf alif mesti dimansuhkan. Bermakna huruf A tersebut, pola vokal A tersebut dah disingkirkan. Jadinya secara automatik dalam tulisan Jawi, dia tak ada huruf alif selepas huruf ra. Jadinya ejaan dia adalah Ra, Sin, Waw, Alif, Ha. Rasuah. Bermakna huruf alif tersebut dah dimansuhkan.
dah disingkirkan. Jadi tak ada huruf alif selepas huruf ra. Bermaksud suku kata yang pertama dah tak ada huruf alif. Okey. Yang kedua, haruan. Ejaan huruf ruminya, ejaan dalam tulisan rumi H-A-R-U-A-N. Okey, tengok pada suku kata yang pertama, H-A. Dia ada huruf A. Jadinya pola vokal A mestilah disingkirkan. Bermaksud secara automatik dalam tulisan Jawi, suku kata pertama dia hanya huruf H saja. Jadi huruf alif tak ada. Maksudnya huruf alif tersebut dah disingkirkan. Okey, itu adalah kata asal bahasa Melayu mengandungi 3 suku kata ataupun lebih. Okey, jadi dalam jadual tersebut dia dah kolomkan, dia dah kelaskan suku kata pertama, suku kata kedua dan suku kata yang ketiga. Suku kata kedua dan ketiga dia sama saja. Dia tak ada singkir dan dia tak ada penambahan. Dia sama sahaja. Okey, kalau su dia ada sin waw. Kalau dia ada alif ha. Yang bertukarnya adalah pada suku kata yang pertama sahaja dan mestilah pola vokal A. Dia mesti ada pola vokal A dan pola vokal A mestilah disingkirkan. Okey, yang terakhir, Ustaz nak terangkan secara terperinci. Okey, kita tengok pada kotak yang warna oranye. Perkataan 3 suku kata atau lebih hendaklah digugurkan alif dengan syarat yang pertama, suku kata pertama pola vokal A. Okey, macam Ustaz cakap tadi, suku kata yang pertama mesti ada pola vokal A dan pola vokal A mesti ada di suku kata yang pertama sahaja. Okey, yang kedua, perkataan 3 suku kata itu adalah kata jati bahasa Melayu sahaja. Okey, Ustaz ulang balik. Perkataan 3 suku kata atau lebih hendaklah digugurkan alif dengan syarat. Yang pertama, suku kata pertama pola vokal A. Okey, Ustaz cakap tadi, dalam 3 suku kata yang pertama mesti ada pola vokal A ataupun lebih senang mesti ada vokal A. Okey, bila ada vokal A secara automatik huruf alif tersebut pada pada suku kata yang pertama, huruf alif tersebut mesti digugurkan ataupun disingkirkan. Okey, yang kedua, perkataan 3 suku kata itu adalah kata jati bahasa Melayu sahaja. Okay, kiranya dia mesti kata asal bahasa Melayu. Dia mesti kata asal, dia bukannya ada penambahan imbuhan ataupun tak ada penambahan imbuhan di awal ataupun penambahan di akhir. Dia tak ada penambahan imbuhan. Dia mesti kata asal sahaja. Okey. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada kali ini, iaitu pelajaran keempat, perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Jadi, saya harap pelajar-pelajar boleh dapat memahami dan faham, fokus dengan apa yang Ustaz terangkan sebentar tadi, dan semoga pelajar dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.